Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sembahyang sunat an-naflu. Makna an-nafal ataupun an-naflu. Perkataan nafal atau an-naflu pada bahasa ialah bermakna tambahan. Dari segi istilah, yakni maksud yang dikehendaki di sisi fiqh ni lah, ialah selain fardu. Itu maknanya an-naflu. Dinamakan demikian kerana ia merupakan tambahan daripada apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Sama ada lebih daripada fardu itu semayang, seperti semayang yang bukan fardu, semayang sunat. Jadi ada benda makna semayang sunat, semayang naflu ni, semayang yang tidak fardu, tidak wajib. Ataupun puasa yang tidak wajib, yang tidak fardu, puasa sunat ni. Perkataan an-naflu mempunyai makna yang sama dengan as-sunnah. Sunat lah. Al-mandub dia tak. Al-mustahab dia juga. Ada satu lagi tatawwu', dia juga. Tapi yang banyak kita guna perkataan sunat. Semayang sunat, puasa sunat, haji sunat, korban sunat. Pembahagian sembahyang sunat. Sembahyang sunat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, sembahyang yang tidak sunat dilakukan secara berjemaah. Yang kedua, sembahyang yang sunat dilakukan secara berjemaah. Jadi ada dua. Kesemua sembahyang sunat bahagi dua. Iaitu ada sunat yang kita afdal buat berjemaah, dan ada sembahyang sunat yang tidak sunat kita buat berjemaah. Dia gitu. Pertamanya, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Sembahyang yang tidak disunatkan dilakukan secara berjemaah juga terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu yang telah dijelaskan dalam perbahasan yang lalu. Yang kedua, sembahyang sunat yang tidak mengiringi sembahyang fardu. Sembahyang yang mengiringi fardu ni sembahyang rawatib je lah. Sembahyang sebelum zuhur, selepas zuhur, panggil qabliyah, ba'diyah. Tu tak sunat buat jemaah. Lepas pada semayang maghrib berjemaah, masing-masing buat semayang sunat maghrib tu sorang-sorang lah, tak sunat berjemaah. Kedua-dua bahagian tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama, semayang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Ia terbahagi kepada dua, iaitu sunat muakkad dan sunat tidak muakkad. Muakkad ni maknanya yang sangat yang kuat suruhannya. Muakkadun. Yang kurang kuat sikit dipanggil sunat yang tidak muakkad. Sunat tak? Macam semayang sunat lepas maghrib, muakkad. Semayang sunat sebelum semayang maghrib, ghairu muakkad. Maknanya pahala muakkad lebih besar. Dia gitu. Semayang sunat muakkad yang kuat tuntutannya ialah 2 rakaat sebelum semayang subuh. Ni kata lebih mahal daripada dunia dan isinya. Sama ada kita semayang di rumah, lepas tu turun pergi semayang surah, ataupun kita semayang sunat ni di surah. Boleh belakalah. Tapi semayang sunat fajar dia panggil. Raka'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat daripada solat sunat subuh ni lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dengan isi dia, bukan 200 ya. Dunia dengan isinya. Mahal 2 rakaat sunat ni. Sebab tu harta yang sebenar, harta ni yang orang tak makan saka. Mati dah ayah haji, pak leh, pak mak, dah bawa benda dah, dah bawa benda. Kadang kau semayang sunat dah dia tinggal. Harta banyak tu. Orang kaya tu pergi kubur. Orang miskin mana mati? Mati harta banyak, pahala tak ada. Esku. Okey, ya. Ada semayang lah. 2 rakaat sebelum semayang zuhur dan selepasnya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. 2 rakaat lepas semayang maghrib dan 2 rakaat lepas semayang isyak. Maghrib
sebelum maghrib tu dia ada sembahyang sunat dalam mazhab Syafi'i, tapi dipanggil ghairu muakkad. Kurang kuat tuntutan ni, nak tinggal tak apa, nak buat pun tak apa. Nah, yang makruh kita tinggal lepas maghrib, makruh tinggal kata ulama. Nah, pasal dia kuat, Nabi tak pernah tinggal. Mana gitu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa dia berkata, aku telah menghafaz 10 rakaat daripada Nabi SAW. Hafaz ni mana aku jagalah, aku ingat dan aku buat, aku amal. Hak Nabi 2 rakaat sebelum zuhur dan selepasnya, 2 rakaat selepas sembahyang maghrib yang didirikan di rumahnya, 2 rakaat selepas sembahyang isyak yang didirikan di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah waktu yang mana Rasulullah tidak diganggu, yakni tidak didatangi oleh tetamu. Orang tahu dah Nabi nak buat sunat. 10 ni dah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan selepas, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Jadi kurang-kurang kita amal 10 ni hak rawatib. Sembahyang sunat yang paling muakkad ialah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Dia paling kuat sekali. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia berkata tidak ada sembahyang sunat yang sangat diambil berat, yakni sangat menjaganya oleh Nabi SAW lebih dari sembahyang 2 rakaat fajar. Bila rambang, dia pun sembahyang sunat fajar tu. Niat solat sunat fajar boleh, solat sunat subuh boleh juga. Sembahyang yang tidak muakkad pula, yang pertama 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur, yang merupakan tambahan pada 2 rakaat yang muakkad. Jadi sebelum zuhur ada 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar, sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Dan menurut riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersembahyang di rumahku 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, kemudian baginda keluar dan bersembahyang bersama orang ramai, kemudian baginda masuk dan sembahyang 2 rakaat. Yang kedua, 2 rakaat selepas sembahyang zuhur yang merupakan tambahan kepada 2 rakaat yang muakkad. Tadi 2 rakaat ada dah muakkad, 2 rakaat pula tambah lagi yang tidak muakkad. Ini berdasarkan hadis riwayat 5 perawi, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. At-Tirmizi telah mentashihkan daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man salla 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 4 rakaat selepasnya, Allah akan mengharamkan api neraka ke atasnya, yakni dijauhkan daripada api neraka. Sembahyang Jumaat sama dengan sembahyang zuhur kerana ia adalah pengganti kepadanya. Oleh itu disunatkan juga melakukan sembahyang sunat 4 rakaat sebelumnya zuhur, sebelum Jumaat, 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang tidak muakkad. Begitu juga selepasnya. Jadi hak ni hak duk balas hormon sembahyang 2 rakaat sebelum Jumaat. Sebenarnya sembahyang 2 rakaat sebelum Jumaat tidaklah ijma' ulama atas sunatnya. Dan sebahagian daripada ulama-ulama mujtahid mengatakan sunat, dan sebahagian lagi mengatakan tidak sunat. Tak payah balas. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahawasanya 2 rakaat sebelum Jumaat adalah muakkad juga. Jadi siapa nak buat tak ada masalah. Jangan ta'assub. Jangan ta'assub dari melampau kita itu. Kita pun orang Syafi'i, jangan ta'assub juga. Orang mazhab lain dia nak amal mazhab lain tak ada masalah, asalkan amalan tu daripada a'imah mujtahid, bukan ikut orang jahil. Kita nak larang orang, nak marah orang ni, orang tu tak ikut ulama', ikut ke orang jahil. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 rakaat muakkad sebelum sembahyang Jumaat. Bila orang bang hari Jumaat tu, sembahyanglah sunat muakkad 2 rakaat selepas daripada sembahyang tahiyat masjid. Gitu tepat dia. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum jumu'ah falyusalli ba'daha 4. Bila seorang kamu sembahyang Jumaat, maka sembahyang 4 rakaat selepasnya. At-Tirmizi meriwayatkan pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
sembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya Jumaat. Ibnu Mas'ud sembahyang 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad sebelum sembahyang Jumaat. Jadi nampaknya tak ada salah. Apatah lagi difatwakan oleh imam-imam yang mujtahidin bahawasanya memang sunat solat sebelum daripada solat Jumaat. Dan orang hal lain tak tidak sunat, mazhab lain. Sebab masalahnya berlaku pada walaupun ada hadis yang meriwayatkan, tetapi berlaku khilaf pada masalah nak mengesahkan sesuatu hadis ataupun apa benda ni sanad. Ni berlaku pula masalah, kadang-kadang tak ada hadis, berlaku pula khilaf. Kadang-kadang ada hadis, berlaku juga khilaf. Pasal apa? Pasal hadis itu dipertikaikan. Mak ni kata hadis ni dhaif, mak ni kata hasan, mak ni kata rawinya thiqah, dipercayai kuat ingatannya, mana hafaz. Tapi ada imam dia tak beramal dengan hadis ini kerana dia kata ada kekurangan pada rawi. Jadi masalah ni masalah ulama-ulama. Sebab itulah berlaku juga khilaf walaupun ada hadis. Melainkan hadis tu memang hadis sahih lah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Ada satu tempat ni bila kita sembahyang 2 rakaat sebelum Jumaat, lepas rambang, mari orang marah. Mari marah. Dia kata bid'ah dia kata. Ni banyak berlaku di negeri Perlis. Marah. Nak sepak terajang lah kalau kita sembahyang sebelum Jumaat. Ini ta'assub. Asabiah melampau. Nak sepak terajang. Nak marah sangat lah. Mana ni pok-pok sunnah sungguh lah. Tapi suruh heboh buat kat Perlis, siap pok-pok sunnah ni. Dia main ngatik Allah, subhanallah. Ni pok-pok punah sebenarnya. Zahirnya ia merupakan perbuatan yang diikut daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum sembahyang asar berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, dan dia Imam Tirmizi telah menghukumkan sebagai hadis hasan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersembahyang 4 rakaat sebelum asar. Ia ditunaikan dengan 2 rakaat. 2 rakaat sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda bersembahyang 4 rakaat sebelum asar dengan dipisahkan antaranya dengan 1 salam. Jadi 2 rakaat sebelum asar itu adalah muakkad, 2 rakaat lagi tidak muakkad. Dia hadis yang kita pakai buat berhujjah adalah hadis sahih dan hadis hasan. Nampak? Hadis sahih dan hadis hasan. Sekarang ni ada pula beberapa pendapat dan suara-suara sumbang yang mengatakan yang kita boleh buat hujah hanyalah hadis sahih. Nampak? Jadi kalau kita baca artikel ni, kita tak ada pengetahuan asas dalam ilmu hadis, kita terpedaya. Kita dah ingat makna sahih ni hadis betul lah. Lain pada sahih tak betul. Padahal ulama-ulama sepakat bahawa yang dia pakai buat berhujah itu hadis hasan dan hadis sahih. Yang berlaku khilaf saja nak buat hujah pada masalah hadis dhaif. Jumhur ulama mengatakan tidak dipakai buat hujah. Sebahagian ulama saja yang mengatakan boleh dipakai buat hujah walaupun hadis dhaif. Hadis hasan sepakat ulama-ulama. Timbul pula beberapa orang yang cakap agama dalam surat khabar, dalam majalah internet, hanya nak terima hadis sahih saja. Ini merosakkan ilmu hadis. Ini bukan daripada perkataan yang benar. Jelas salah. Ambillah mana-mana kitab mustalah hadis ataupun hadis dirayah, mereka semuanya mengatakan bahawanya inilah pandangan yang paling kuat dan paling ramai di kalangan ulama-ulama, iaitulah hadis hasan adalah sama dengan hadis sahih, cuma bandingannya syaratnya sedikit kekurangan daripada syarat hadis sahih itu saja. Ingat, kalau ada orang kata hadis hasan dah boleh buat berhujah, orang ni salah, dah boleh ikut dia. Kerana apa? Yang kata hadis hasan ni dipakai buat berhujah adalah pandangan ulama-ulama besar. Nampak? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Salah, dan ramai lagi imam-imam yang pakar dalam ilmu hadis. Mereka ini diakui ahlinya dalam ilmu hadis oleh dunia Islam ni. Bukan UIA saja, dunia Islam. Bahkan hadis dhaif ini sebenarnya
boleh kita pakai dan amal untuk benda-benda yang sunat. Nampak? Banyak kali dah kita terang. Boleh pakai untuk amalan sunat. Boleh. Yang tak boleh buat berhujjah ataupun amalan-amalan wajib. Nak membatalkan pernikahan seseorang dengan hadis dhaif, tak boleh. Nak memotong tangan pencuri, berdalil dengan hadis dhaif, tak boleh. Tapi nak ambil amalan fadilah, kelebihan bersugi, kelebihan memakai serban, kelebihan pakai minyak atom, solat sunat, boleh beramal dengan hadis dhaif. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ma lam yakun mawdu'a, selama bukan hadis rekaah. Kalau hadis reka, tak boleh. Yang keempat, 2 rakaat yang ringan sebelum sembahyang maghrib. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, bahawa dia berkata, ketika kami di Madinah, apabila Bilal melaungkan azan untuk sembahyang maghrib, para sahabat segera berdiri di belakang tiang-tiang masjid. Lalu mereka rokok, yakni sembahyang dengan 2 rakaat. 2 rakaat sehingga orang asing yang masuk ke masjid menyangka sembahyang telah didirikan, disebab terlalu ramai orang yang melakukannya. Maksud 2 rakaat ini ialah 2 rakaat, setiap orang sembahyang 2 rakaat, tidak lebih daripada itu. Maksud didirikan dengan cara yang ringan, melakukan rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat dan adab-adab seminimumnya, yakni sekurang-kurang sempurna, bukanlah dipanjang-panjangkan, dilebih-lebihkan. Jadi sebelum maghrib pun ada juga orang yang kata bid'ah. Jangan pakai kataan. Sebelum maghrib semayanglah salat sunat qabliyah maghrib. Ada. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nampak? Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kita dengar tadi lafaz oleh Imam Muslim. Maksudnya lafaz oleh Imam Muslim ini, lafaz oleh Imam Bukhari ada berlainan sedikit. Nampak? Dia berlainan lafaz tapi maknanya bersatu. Dah tak mau buat. Dah kalau tak mau buat solat sunat sebelum maghrib, ya buat sunat ya kan. Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Faham? Sunat. Benda yang kalau buat dapat ganjaran, kalau tak buat tak kena seksa, tak ada apa-apa. Tak apa, bid'ah dah lah habis bid'ah ni. Nampak belum maghrib bid'ah juga. Selawat pun kat garis bid'ah juga. Tak, yang tak bid'ah ni. Meninggalkan hudud. Tak apa dah arti tak bid'ah. Kata bid'ah dalalah. Yang menyesatkan. Menganjurkan konsert datang sini joget atas petah, capur gaul habis, laki puang tak tahu benda. Apa tak fatwa bid'ah dalalah. Tak, hak tu dulu. Kalau hak mungkar dengan ijma' ulama. Apa benda ni? Kasino digenting Highland. Waktu baik kita buat-buat sunnah. Dia kata nak ikut sunnah sangat. Waktu baik kita tentang habis-habisan. Dua rakaat yang ringan sebelum sembahyang Isyak. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu bersabda, baina kulli azanaini salatun salatan liman syaa. Di antara azan dan iqamah ada sembahyang bagi sesiapa yang ingin melakukannya. Baginda mengulanginya 3 kali. Antara azan dengan iqamah dia ada sembahyang, mesti ada sembahyang antara azan dengan iqamah. Yang ni ada sama qabliyah. Hak ba'diyah yang tak ada, iaitu selepas daripada asar dan selepas daripada subuh. Hak ada mesti ada sama, selalu ada baina azan wal iqamah. Nampak? Maknanya qabliyah lah tu. Selepas azan, sebelum iqamah. Maknanya qabliyah lah. Menurut riwayat lain, Nabi SAW bersabda, baina kulli azanaini salatun. Baina kulli azanaini salatun. Summa qala fi salisah liman syaa. Di antara 2 azan ada sembahyang. Di antara 2 azan ada sembahyang. Kemudian baginda berkata pada kali yang ketiga, bagi siapa yang ingin melakukannya. Maksud 2 azan ialah azan dan iqamah. Jadi solat-solat yang kita dengar tadi hukumnya adalah sunat. Ingat, sunat muakkad
Yang kuat sangat tuntutannya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 6 dah. 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, 10. Lain pada tu ghairu muakkad. Nah. Jadi kalau kita yang jenis yang belum lagi duk solat sunat, kita latih dengan hak muakkad dulu. Rasa kemah dah boleh 3-4 bulan dah kemah, tambah ghairu muakkad pula. Tak. Bukan semua kita orang yang dah lama beramal dengan sunat, ada orang yang baru nak mendekati, tak? Baru insaf, baru bertaubat, baru nak beragama. Jangan perbaik banyak-banyak. Nah, yang pertama tahan hak fardu dulu. Jangan dengar kelebihan banyak sangat nak hunggah habis dulu. Dah belepeng tiko. Nah, jaga hak fardu dulu. Biar kemah dulu 5 waktu sehari. Nah, kemah dah kita dak ganjak dah. Apa jadi sekalipun, biarlah ada awal waktu lewat-lewat sikit buat juga dah. Tak apa, tambah sunat pula. Tambah sikit-sikit. Tambah sikit-sikit. Bila kita tambah sikit-sikit, tidak terasa beban ataupun jemu. Dia macam gaji dah naik, harap selalu naik sikit-sikit. Setahun 65 riyal naik. Tidak naik 6,000 setahun. Dah, sikit-sikit. Bila nak packing barulah mati skin. Dah, 3,5 boleh. Apa cikgu suka? Politik omong. Dia kekek ke apa? Ada bunyi. Ada mari. Jadi bila hak sunat ni kita tak buat, buat ni hukum tak berdosa. Maksudnya ke? Tak lah, tak berdosa. Cuma gini, kita ni akhirat kayak gini dia akan ditimbang. Nak amalan hak baik bos belah, hak jahat bos belah. Kalau kita rasa dosa kita banyak, nah, maka perbanyakkanlah sunat. Hak fardu tu mah dah, tambahlah hak sunat. Takut kaki betul dah hak fardu tu buat, hak dosa tu banyak. Dah, malulah malu duduk surga baru 6 tahun. Dah, bahan laga kat 40 tahun dah. Dah timbang memang dah tu 46. Kalau main rugby dah 40 lawan 6. Dah. Jadi perbanyakkan sunat, mudah-mudahan berat amalan yang baik. Ataupun sunat ini dia menampung kekurangan hak fardu. Kadang-kadang kita solat fardu ada kekurangan, dak pasyok begitu bini, anyu dalam rokok baca Fatihah, dak dalam kiang baca tayakhir, macam-macam reseng. Kadang-kadang apa benda ni mari dak ingat 3 kepak, banyak cedera. Jadi dengan buat sunat, maka boleh menampung kekurangan hak fardu. Sebut dalam hadis yang sahih, mari cek tengok amalan-amalan fardu. Bila ada berlaku kekurangan, tengok ada hak sunat dah, ada sunat membagi kekurangan amalan fardu. Yang kedua, semayang sunat yang tidak mengiringi semayang fardu. Ia terbahagi kepada 2 bahagian. Satu, semayang sunat yang ada nama dan waktu tertentu. Yang kedua, semayang sunat yang tiada nama dan waktu tertentu. Semayang sunat yang ada nama dan waktu tertentu iaitu tahiyat masjid. Tahiyatul masjid. Orang panggil tahiyat masjid. Iaitu semayang 2 rakaat sebelum duduk ketika setiap kali masuk masjid. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW, "Faiza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila seorang kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga dia semayang 2 rakaat. Tahiyat masjid terhasil dengan sembahyang fardu atau dengan mana-mana sembahyang sunat yang lain. Kerana maksud daripadanya tahiyat masjid ialah seseorang itu tidak segera duduk dalam masjid tanpa menunaikan sembahyang. Baik. Yang pertama, solat tahiyat masjid. Ini sembahyang sunat yang tidak berkait dengan sembahyang 5 waktu. Tadi sembahyang rawatib kait dengan sembahyang 5 waktu. Ini tak kira. Dia berkait dengan masuk dalam masjid. Bila saja kita masuk dalam masjid, sunat tahiyat masjid. Walaupun 14 kali masuk dah, sunat pula tahiyat masjid. Tadi masuk dah sembahyang asar di masjid, dah umpamanya. Lepas sembahyang asar tinggal pula cermin mata. Masuk balik, padahal tak jauh dah, baru depan tu pergi kat kereta. Masuk balik nak masuk dalam masjid, nak ambil cermin mata, sunat pula tahiyat masjid. Nampak ke tu? Keluar dah daripada masjid, masuk pula dalam kereta, tubik sampai sipang luar, tinggal pula borang wa islam dalam masjid. Mari masuk balik.
sunat pula tahiyat masjid. Contoh lah. Alih marah contoh. Nak, bukan kita kata betul. Nah, alah menang undi. Nampak? Dia piping moci-moci dia dengan orang panah mengundi. Tak, moci ingat mengundi tu. Mari belaka. Nah, dia moci-moci. Baik, itulah maksudnya tahiyat masjid. Jadi tahiyat masjid tak mestinya solat sunat, solat fardu tak apa. Iaitulah solat yang kita kerjakan setiap kali kita masuk dalam masjid sebelum duduk. Dipanggil tahiyat masjid, hormat masjid. Hormat rumah Allah ni dengan kita semayang sebelum duduk. Hormat nak masuk rumah orang beri salam, Assalamualaikum. Kalau masuk tak beri salam, tak hormat tuan rumah. Maka hormat masjid ni dengan semayang tahiyat masjid. Kalau tidak, tak hormat masjid. Maka seluruh masjid atas muka bumi ni, atau di mana saja planet yang ada, kalau kita masuk, sunat kerja kita buat tahiyat masjid. Sama ada tahiyat masjid tu semayang memang niat tahiyat masjid, ataupun kita masuk dalam masjid, teringat subuh tadi tak semayang lagi, kejut lewat, kita pun qada sebelum duduk, tahiyat masjid juga dipanggil. Iaitu rakaat semayang yang dikerjakan sebelum duduk kerana menghormati rumah Allah. Gitu. Jadi tak mesti niat usalli sunnat tahiyatil masjid. Nah, dalam takbir aku semayang sunat tahiyat masjid pun boleh. Nah, aku semayang sunat duha pun boleh sebelum duduk, dipanggil hormat masjid. Nah. Kalau kita terduduk dengan tidak sengaja, sunat bangun semula dan semayang tahiyat masjid. Melainkan lama dah duduk. Nah, lama sangat dah jadi dah. Nah. Jadi setiap kali kita masuk, maka setiap kali datang sunat. Sebab apa mu semayang ni? Sebab masuk dalam masjid. Dia pun keluar masuk balik. Nah, walaupun kita sengaja keluar dan sengaja masuk balik supaya dapat tahiyat masjid, sunat juga. Nah, tapi tak dikerjakan zaman salafus soleh gitu. Cuma ulama fiqh kata kita kerja dah tahiyat masjid, kita pun keluar ni sengaja. Sengaja pula masuk supaya sunat tahiyat masjid. Sunat juga buat tahiyat masjid. Dah? Sekurang-kurangnya kita masuk 14 kali tu, sekali yang pertama kita tahiyat masjid. Kerana setengah ulama kata menepati dengan kita baca a'udzubillah ta'awuz di dalam 4 rakaat sembahyang. Sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya rakaat pertama kita baca dah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak apa dah dia baca rakaat kedua, ketiga dan keempat. Tapi nak baca juga tiap-tiap rakaat a'udzubillah, boleh pahala sunat. Yang kedua, sembahyang sunat witir. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Soalan yang pertama, saya ada tanam pokok kat tepi rumah, tapi bukan tanah saya, dan saya tak tahu siapa tuan tanah. Soalannya, boleh tak saya makan hasilnya? Yang kedua, apa hukumnya? Haram ke tak? Minta penjelasan. Sebelah tanah dia ada tanah, tak tahu tanah siapa pun, mana tak ada tuang lah. Kalau ada tuang, tak, dia tak kata pula ni. Dah, mana tak ada. Ujung tu bukan tanah dia dah. Mana tak ada kawasan lapang ada pogok ke apa ke, dia pun tanah lah lada. Nak keluar daripada pagar dia sikit, mana dalam pagar tanah dia. Nah, kalau rumah orang ada sebelah, dia tahu dah rumah orang sebelah, tanah hak milik orang sebelah. Dia kata tak tahu tanah siapa pun tak tahu. Tah tanah kerajaan, tah tanah siapa, tah tanah orang. Tak tahu tanah wakaf, tak tahu. Bila tak tahu, boleh makan tak buah lada tu? Jawabnya boleh makan. Boleh makan. Dia yang haram ni maknanya tu kita tuan dia bagar dah. Kita pergi masuk di tanah juga dalam. Tuan ni tak benar dah. Situ haram. Tapi kalau sebelah tanah kita, bukan kita diranggak dalam tanah orang, sebelah tanah kita yang tak ada tuang, tak tahu apa benda. Sekata tanah tak tahu. Mungkin tanah hak freehold, mungkin tanah hak
Tak pecah luk lagi, mungkin tanah saka, tanah wasiat, mungkin tanah kerajaan. Nah, kadang-kadang apa ni, rezak sungai kau anda lah, ditanam sebelah tu boleh makan hasil dia. Takdir kata tiba-tiba dapat tahu tanah orang, maka dia wajib kena beritahu kepada tuang dia. Kalau dapat tahu dah tuang dia tu, kena beritahu tuang dia bahawa dia ada tanah lada sepohong dalam tanah. Tuang dia kata, tak apalah, makanlah, tananglah dah. Cara bukan tanah cengar. Tak, tuang dia kata. Kalau tanah cengar, bagi dua dia tu. Tak, umpamanya. Jadi tak ada masalah. Kalau tuan dia kata tak boleh, tanah saya tak suka tanah saya, maka kita wajib kena cabut pokok tu daripada tanah dia serta merta lah. Faham tak? Kena cabut. Kena cabut. Katakanlah pokok dia tu besar, dah tuang itu tak suka, dia pun cabut. Bila cabut berlaku lekak lah. Bila lekak wajib kena perhatian pula. Macam pokok tu besar kan, macam pokok benda tanah, pokok kema, tak, dia dicabut. Ni musim tanah kema ni. Tak, kema hadari. Jadi dicabut, jadi bekas, jadi rosak tanah. Wajib kena perhatian, faham? Hak orang. Bila rosak kena perhatian. Kalau takat tanah lada, tanah benda cek, cabut, biasa je tanah gembur gitu je, dah wajib lah reki. Kalau ada batas, kena perhatian mula. Kalau jenis batas. Kalau dapat tahu tiba-tiba tanah wakaf, bila tanah wakaf dia tanam tu setakat sebatang dua lada, maka tidak mengapa. Tetapi kalau jadi komersil, jadi maknanya jadi macam boleh jual beli dah. Tak tanam lada tu maknanya siapa boleh jual lada dah. Tak, umpamanya berguni-guni, maka hukumnya wajib kena bayar sewa tanah itu kepada pihak yang menjaga tanah wakaf tersebut. Umpama tanah kubur ngujung-ngujung, kubur tu besar orang wakaf tanah 3 ekar, baru tanam 4 orang baru dujung tu, pada masuk tu. Belakang ni nak 4 lagi dah, tak ada 15 tahun lagi. Wajib kena bayar juga walaupun tak pakai lagi. Kena bayar sewa dia menanam di situ. Kalau kita jual kedai kopi atas tanah wakaf kubur, kena bayar sewa kepada pihak yang yang jaga kubur tu. Nampak? Kena bayar. Bayar tu bila? Setelah mendapat keizinan berniaga di atas tanah wakaf tersebut. Jadi duit sewa daripada kedai tu digunakan untuk upah orang sewa kubur, bersih kubur. Tu ada kebaikan. Kalau tanah kerajaan, tak ada masalah. Pasal tanah kerajaan ni tanah rakyat lah. Selama mana dia tak guna lagi, kita boleh bercucuk tanah, tak ada masalah. Tapi kalau tanah hutang yang memang dah bukit apa semua, kita yang hidup jadi hak kita. Tapi hidup bukan dengan pagar, hidup dengan kita tanam. Kalau pagar sedap, dipagar boleh aku. Dalam Islam bila kita hidup sekar tanah tu di bukit-bukit ni, maka hukum jadi milik kita. Soalan seterusnya, soalan tentang Jumaat. Katakan seorang itu sempat mendengar khutbah Jumaat, akan tetapi bila Bilal iqamah untuk menunaikan solat Jumaat, dia telah memasuki tandas dan dia tidak sempat 1 rakaat sembahyang. Dia mesti tambah 2 rakaat lagi atau 4 rakaat atau bagaimana? Dia dengar khutbah, sampai masa orang qamat, dia pun sakit perut, dia kecing, nak kecing lah, dia buang air, dia kecing, dia pun keluar, tu imam rakaat yang kedua, ambil wuduk belaka. Jadi macam mana? Dia kena semayang Jumaat ke jadi zuhur? Jawabnya, kalau dia sempat 1 rakaat dalam rakaat kedua imam tu, dia dang. Umpamanya rakaat kedua tu imam baru berdiri naik rakaat kedua, dia keluar daripada 4 tandas, masuk semayang, dia dang bersama imam, maka tambah serakaat dia lepas salam. Nampak? Kerana sekurang-kurang 1 rakaat dapat. Tapi kalau dia keluar daripada tanda, apa ambil wuduk belaka,
tu imam rakaat kedua tu, dia mari, dia pun takbir, tu imam rakaat, dia tak ada rakaat, tu imam angkat kepala. Ataupun tu imam iktidah dah, atau tu imam duduk dah, baca tahiyat, mana tak dang berserakaat dah, maka wajiblah dia ikut imam, tapi tambah 4 rakaat. Ingat tu. Nah, jadi 4 lagi, jangan buat 2 saja kat semua ada gitu. Jadi 4 rakaat. Nah. Nampak tak? Faham dah? Jadi sekurang-kurangnya dapat serakaat. Sama ada dapat rakaat yang pertama dapat jemaah, atau dapat rakaat yang kedua dapat juga jemaah. Dapat rakaat yang kedua macam tadi kita kata, mari imam rakaat kedua dah ramai-ramai, dia seorang rakaat pertama kerana baru keluar dari tandas nak kucing tadi, dia dah rakaat bersama dengan imam tahiyat akhir, lepas tahiyat akhir dia tambah serakaat, baru boleh tahiyat akhir dan salam. Kadang-kadang dapat serakaat yang pertama saja boleh juga, sah juga jemaah. Nah, umpamanya baru sembahyang rakaat pertama bersama dengan imam, bila dah habis naik rakaat yang kedua, imam baca panjang, dia nak terberok. Nah, dia pun niat mufarakah sembahyang dengar-dengar. Nah, maka dia pun rakaat sujud, baca tahiyat akhir, salam, dia berok. Nampak? Boleh juga jemaah. Pasal apa? Serakaat yang pertama sama dengan imam dah. Dah pergi mufarakah, sakit berok. Tak imam baca surah Yasin itu. Rakaat nak tunggu. Jeng, api pun nak habis kapek-kapek masjid. Nah, siapa nak konyol? Dunia ini sunat saja kita ambil. Jika lebih-lebih maka rosak. Kalau kita tinggal maka tak sempurna. Jadi soalan saya, mengapa masih ada orang yang tidak faham-faham yang dunia ini hanya sementara, tapi lebih-lebih dikejarnya. Yang wajib tak bekerja. Kalau kata dia nak marah, kalau tak kata kita tengok sakit hati. Nampak? Dia kata dunia ni sunat saja kita ambil. Tak kena situ. Dunia ni bukan sunat kita ambil. Dunia ni tengok, ada kalanya benda yang wajib kita ambil, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, harus dan haram. Dia tak lari daripada 5. Bukan sunat. Nampak? Dia apa jua perbuatan anak Adam ni, dia tak lari daripada 5 hukum syarak taklifi. Haram, sunat, wajib, makruh, harus. Apa jua ambil dunia ni, itu juga lah. Contohlah duit. Dia ambil duit tu, ataupun dia menjawab jawatan tu. Ada jawatan yang harus dijawab, ada jawatan yang wajib dia jawab jawatan tu. Seperti tidak ada pemerintah yang layak memerintah seperti dia, yang ada yang lain zalim, menipu apa semua, maka dalam keadaan dia wajib menerima jawatan menteri besar. Wajib itu. Ada kalanya makruh. Makruh. Dia rasa boleh tak tunai amanah ni, dia nak ambil jawatan ni, tak tahu lagi, mungkin boleh, makruh dia ambil. Duit gitu juga. Membina rumah gitu juga. Dunia berlaku tu, membeli kenderaan, ada kala dia beli tu sunat, ada kala dia beli makruh, ada kala dia beli tu wajib dia beli. Jadi tengok, kita kena pandang juga, bukan semuanya sunat, bukan semuanya wajib, bukan semuanya haram. Apa juga 5 hukum. Kemudian dia kata ramai lagi orang yang masih tidak yakin, tidak faham bahawa dunia ini hanya sementara. Memanglah kalau kita tak dengar perkara-perkara daripada peringatan-peringatan agama, macam mana kita nak faham bahawa dunia ini sementara? Dalam kita dengar sementara pun kita payah juga nak lawan nafsu kita. Sebab itulah kita duduk di dalam dunia ini, kita perlukan kepada menghadirkan diri sama pada tempat-tempat yang kita kira boleh memberi peringatan kepada kita. Umpamanya orang mari beritahu kepada kita dunia ni sementara, tak kekal lama apa semua, kita pun ya betul-betul. Sekali tu yang kita dengar, belum tentu kita boleh tinggal dunia. Mungkin kita ingat benda tu 2-3 hari je, lepas tu kita hanyut pula. Maka patut kita lazim dengan ilmu, dengan majlis-majlis ulama. Walau kita ustaz tu, guru sekalipun, kena dengar juga, kerana peringatan. Patut kita ni kena lazim sama, kena ada tazkirah sama. Siapa jua kita kena ada tazkirah sama, memberi peringatan. Jadi cuma orang yang
yang tidak faham-faham tu sebenarnya kadang-kadang dia buat tak faham. Nah, kadang kita tanya orang kerja tu mungkin siapa tak mari surah tak mari dengar dia dah kekal tak bawa mati tak ni. Hal tu benda dia tak lah. Nah, ada. Tetapi hidayah dan taufik itu tak dapat kepada dia. Nah, tak ada kepada dia. Kekuatan dia nak tinggalkan keinginan syahwat tak. Nah, maka Al-Imam Al-Ghazali telah menulis sebuah kitab yang sangat popular lah, Minhajul Abidin. Di sana digariskan 7 aqabah, halangan-halangan manusia ini sampai kepada Tuhan. Aqabah taubat, aqabah ilmi, aqabah qawadih, aqabah apa benda ni, hamdi wa syukuri, 7 jenis bukit. Nah, macam-macam halangan. Di antara halangan-halangannya kepada kita iaitu musuh-musuh kita, awarid kita, syaitan, nafsu, dunia dan harta benda. Nah, dunia ni kemegahan, harta benda. Nah, yang halang kita daripada tugas-tugas agama. Syaitan duk asuk sama, nafsu pula nak pada lebih sama. Nah, batu kita nak kepada ilmu dan kita nak kepada sedikit keberkatan, bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kekuatan ilmu saja belum tentu kita boleh menghadapi maknanya kegawatan manusia ini mengejar kelebihan dunia ni. Kita tahu dah, banyak dah. Nah, tapi kita kurang maknanya rahmat dan sopan. Waktu kita kena banyak berusaha dalam benda seperti ini. Nah, alaikum bi majlisil ulama. Hendaklah kamu sentiasa pergi kat majlis-majlis ulama. Ni duduk ramai-ramai gini, turun rahmat, turun keberkatan. Nah, kita nak barakah, benda yang dibangsakan kepada rohaniyah. Nah, dipanggil taufik rohaniyah. Kekuatan yang bangsa rohani, kekuatan mengerjakan ibadah bangsa jasmani, ada kereta, ada motor boleh mari. Nah, kekuatan rohani pula, keberkatan, rahmat dan doa-doa sesama kita. Nah, dengan mendirikan jemaah sama-sama. Nah, itu semua itu perlu. Jadi payahlah kita nak beritahu kepada semua orang bahawasanya dunia ini mu kena tinggal lah. Cuma kita hanya beritahu secara umum. Sebab itulah tugas ulama-ulama ni diberitahu. Dalam Quran pun beritahu, ulama sampaikan apa yang ada dalam Quran. Dunia ni sementara. Nah, tapi kita janganlah buat salah faham pula dengan sementara ni. Kita habis bakar katil, bakar kursi, macam-macam pasal. Nah, kena pandai-pandai lah. Dan dia kata kita khabar dah, jangan kejar dunia, dia kejar juga. Ataupun dia nak marah kita. Jadi bila kita khabar dia nak marah, kita slow lah. Khabar orang lain tu, biar dia relax tu. Nah, dah acak-acak khabar marah. Macam kita lah, tak kali betul, mari kita lugar dengar. Dah, kita tengah kejar dunia. Nah, kita boleh projek. Orang duduk suruh dia ajak gisurah sangat. Kita tengah baru boleh projek. Nah, lama dah hari ni. Nah, jadi marah, nak sakit hati lah. Lepas tu kena pandai juga beritahu kepada orang. Bila kita beritahu kepada orang, dia tak ikut lagi kita, sabarlah. Nah, suruh orang lain pula. Ramai lagi orang yang mungkin dia akan ikut kita, dengar nasihat. Dan lain kali jumpa khabar pula. Kemudian bila dia tak mau ikut kita duk tengok, duk kerja sangat ni, kita sakit hati. Bila kita sakit hati tengok orang duk kerja dunia, kita sakit sebenarnya. Nah, dah sakit dah. Nah, buat apa dia sakit hati? Nah, kita tengok dia duduk senang sangat, menega besar sangat, kau lama kau senang, kita kata jadilah ada kerja ke dunia, dia tak ikut kita, duduk menega situ, kita jadi sakit hati, tak betul lah kita. Nah, bila kita yakin dah dengan jalan akhiratnya adalah kekal abadi, kita tak sakit hati dah orang. Nah, cuma kita sakit hati ni atas dasar bukan kerana nafsu kita, kerana mereka ni melakukan maksiat gitu ni, tak apalah kita marah kerana Allah. Jangan duk sakit hati sangatlah. Kepada orang-orang yang senang ni. Kita benci ke orang bukan kerana dia senang, kerana mereka ini melakukan kemungkaran. Dia gitu, bukan kerana dia kaya. Jarak perjalanan dari Kuala Terengganu ke Paka dibolehkan kita semayang jamak dan qasar. Bolehkah kita hendak semayang jamak dan qasar sedangkan saya ada rumah sewa di Paka? Baik. Dia kata daripada sini ke Paka 60 batu lah lebih kurang tak. Boleh dah jamak dan qasar. Dia kata dia duduk Terengganu, dia nak pergi Paka tu rumah sewa dia. Baik, rumah sewa dia di Paka ni, rumah sewa dia duduk ke orang sewa rumah dia? Nampak? Kalau dia nyewa di Paka, dia bulan adik dia ada 2 rumah, siapa di Paka tak boleh lah dia jamak qasar.
Pasal siapa ada rumah dia, walaupun rumah sewa, dipanggil tempat dia menginap situ. Tapi kalau dia ada rumah sewa, sewa korang, dia pergi pakai, dia ambil piti sewa. Boleh jamak kuasa di rumah sewa tu. Walaupun rumah dia, tapi dia duduk situ. Nampak? Dia duduk Terengganu ni. Gitu. Pasal umum rumah sewa tu. Apakah hukum memegang Al-Quran tanpa ada air semayang? Hukum pegang Al-Quran tanpa ada air semayang ini, kalau tidak ada apa-apa darurah, haram dah. Lepas tu bukalah kitab-kitab fiqh dalam perkara-perkara yang haram bagi yang berhadas. Iaitulah di antaranya masul mushaf, masul Quran, menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan mengangkat Al-Quran. Jadi dengan ittifaq ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi sepakat bahawasanya haram kita sentuh Al-Quran dengan sengaja, tidak ada wuduk. Hukumnya haram. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhkan dia melainkan orang-orang yang bersih. Nampak? Lepas tu ada orang kata, tak, ayat ini bukan sentuh Quran, sini Quran hak di Lauh Mahfuz tu. Lauh Mahfuz apa nak sentuh? Faham? Quran hak sini lah. Tak boleh sentuh. Yang boleh sentuh tak ada air semayang, walaupun berhadap darurah. Dia lalu ke tepi jalan, jatuh daripada kenderaan, Al-Quran tengah jalan. Kita wajib kena sentuh, ambil, bubuh tempat selamat. Kalau tidak, berdosa. Kita buat lambat, tak mau ambil lagi, lenyek di kereta, berdosa. Kerana kita orang Islam wajib kena pelihara Quran. Nampak? Daripada perkara-perkara yang tidak layak dengan dia. Quran jatuh tu hak orang lain. Kita tak ada wuduk, tak mandi junub lagi. Umpamanya tak, pas junub tu pergi minum kedai kopi. Orang pun jatuh Quran. Kena ambil dalam junub tu, ambil bubuh tempat yang selamat. Jangan main pegang tangan pula, belek-belek. Tak payahlah. Degah-degah lah, cepat-cepat bubuh tagri atau wakah ke apa. Tak. Nak menyelamatkan Quran daripada kena pijak. Kalau tidak, kita buat lagu tu, dosa. Maknanya kita beradah ni tak pegang Quran, alih buh cepat molek, dosa dah. Apatah lagi golongan-golongan hak rombok surau, rombok masjid, siapa berterabur bi ayat Quran. Tu tak tahulah. Tak. Macam mana keadaan azab di dalam neraka tak tahu tu. Tak. Macam mana kita hendak buat pinjaman tanpa riba? Tahu saya semua pinjaman yang bank bagi semuanya ada interest, ada faedah dan bunga. Bukankah itu dikatakan riba? Mana pula ada interest? Semua ada interest. Tak semua. Dulu lainlah. Dulu bank ni semua menjalankan urusan muamalat hutang secara konvensional, cara Yahudi. Sekarang ini ada dah cara sistem Islami. Ada. Berapa kau semua pula. Kita buat pinjaman, kita hutang dengan orang dengan ditetapkan faedah wajib kena bayar interest itu daripada asal lagi. Nampak? Mu kena bayar banyak ni, kalau mu pinjam aku banyak ni. Hak tu dikatakan riba. Dia gini, kalau nak mudah ni jangan buat pinjaman, tapi beli secara hutang. Iaitu bayar angsuran. Mudah. Kita tak bayar buat pinjaman, lepas tu ada riba. Dengan pinjaman itu kita bayar kepada tuan kenderaan. Hak tu kena riba. Hak tak kena riba pula, dia buat pinjaman secara bidami ajib. Boleh, tapi tinggi sangat. Biasa gitulah. Ataupun bai'un ijarah, sewa beli. Ada ulama yang mengharuskannya. Jadi cara yang paling mudah sekarang, iaitu ambil tu, panggil tuan kenderaan, bawa pergi ke bank, biar dia jual ke bank. Maka tuan kenderaan tu, tuan punya kedai kereta kata dia jual. Kita ada bersama 3-6 mata di situ. Dia pun jual. Tuan kenderaan tu, syarikat kata dia kata saya jual lah barang ini kepada pihak bank ini dengan harga RM100,000. Bank beli dengan dia. Kemudian kita beli pula dengan bank. Akad pula. Saya belilah kereta ini dengan harga RM125,000. Gitu dengan bayaran ansuran RM1,000 sebulan. Lepas tu beli hutang ni lagi. Lagi. Jangan salah faham. Kita buat tahu kulocong ni. Ngaji lebih kurang lah RM1,000 belakang. Mudah mengaji. Tak.
Dia gini, bila kita beli satu barang, kita hutang, kita boleh jual tak barang tu korang? Cikgu, boleh macam orang duduk niaga ni ya, kedai-kedai tu kan bagi orang kata barang, ada dia hutang, ada kat hutang. Tak? Orang bagi atok kicap, bagi atok dua tu hutang. Lepas tu boleh beli, boleh beli. Tidak boleh jual. Ni barang kita sewa. Tak boleh jual. Barang kita beli, sama kita beli tunai ataupun hutang, tak dibayar, boleh jual ke orang lain. Faham lagi? Jadi bila dia jual kepada bank, kita beli dengan bank dengan bayaran angsuran. Orang tak panggil buat pinjaman itu. Kita panggil pinjaman. Cuma kita berurus dengan pihak bank dulu. Kita bermesyuarah berapa kita sanggup tak kita beli. Bank kata boleh. Bila kita beli kata 1,000, kita akan jual harga 130. Nah, setuju tak? Setuju. Tambah tinggi sangat. Nanti beli kat bank lain, kita tanya. Bank lain kata 125,000. Sebab saya beli 100, dia akan jual pada awak 125 jadi. Dengan bayaran angsuran bulanan 800. Itu panggil beli angsuran, bukan riba. Faham lagi? Faham tak apa? Sah ke solat Jumaat seseorang itu jika dia pergi solat Jumaat tapi tidak dengar khutbah. Sah solat Jumaat. Tak, tapi tak ada pahala sembahyang je. Pahala yang besar lagi tak ada, pahala dengar khutbah. Tak? Jadi orang lain boleh seria, dia boleh sama. Jadi sebaik-baiknya dengarlah khutbah. Bagaimana caranya kita hendak mengatasi golongan fasik? Yang kedua, adakah putus walat kalau kita menguap, bersin atau sendawa? Yang ketiga, betul ke kalau 40 hari kita tak mendengar orang mengajar agama akan apa ni? Akan ada satu titik hitam dalam hati. Yang keempat, apakah hukumnya ke seorang itu kata sikit-sikit ustaz. Caranya seolah tidak suka saya memberitahu kebenaran. Yang kelima, apakah ibarat yang tak tahu ilmu, orang yang tahu ilmu tanpa beramal? Baik. Ditanya bagaimana kita nak hendak mengatasi golongan yang fasik. Golongan fasik ni mungkin dia maksudkan orang-orang Islam yang masih suka melakukan maksiat. Memanglah ini majoriti lah. Umat manusia sekarang ni ramai suka kepada maksiat, ramai suka kepada benda-benda yang bercanggah dengan agama. Betul tak? Ini golongan majoriti. Kalau nak bandingkan, mari dengar maknanya ni mana surah Gula Bila, mana ni 400 orang. Minggu lepas tu di Genting Highland 20,000 orang. Tengok ratu hip hop daripada berita mari. Tina garik mari. Rambut merah. Hip hop ni mana nyanyi gelepar lah. Pusat-pusat jelai memang teruk benda lah. 20,000 hadir. Nampak? Mana ada 20,000 mari surah. Maknanya memang mereka ni golongan majoriti. Jadi caranya kita nak atasi memang payah. Macam-macam cara yang telah dijelaskan ataupun dibuat oleh ulama-ulama dan cendekiawan untuk nak mengatasi masalah ini. Kita tengok punca masalah ialah terbalik pada suatu hadis. Yang pertama, hadis yang selalu kita dengar, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dia anak itu dia molek belaka bila anak. Fa abawahu yuhawidani. Au yunasirani au yumajjisani. Ibu apa yang membiarkan jadi macam Yahudi, macam Nasara, macam Majusi. Jadi kita silap daripada masyarakat itu sendiri, masing-masing nak tidak menjaga amanah Allah. Itulah anak-anak yang diberikan kepada mereka mengikut lunar-lunar Islam. Bila dah kita tak jaga, dia itu jadi liat besar, akhirnya menjadi fasik. Kerajaan memang pun melakukan kesalahan, tapi dia asal daripada rumah. Kita dah kena dah, kita biar dah banyak benda yang kita tak beri kepada dia. Mereka ni lapar. Kita beri makanan jasmani saja, roti, air, susu, melo, laktogen, waktu saja. Kita tak beri makanan rohani, iaitu ilmu-ilmu. Tak ma'rifatullah. Tak mengenal sejarah Nabi, hukum hakam Islam. Akhirnya roh mereka itu lapar, diisikan dengan makanan-makanan yang dibawa daripada barat. Iaitulah muzik gitu, capur bau laki puang, macam-macam. Nak masalah sosial. Jadi kita nak mengatasi golongan fasik ni, nak atasi dia. Bukan mana kita nak mengatasi masalah manusia ni, memang payah.
Dengan masing-masing kita balik kepada masalah yang asal berpunca daripada rumah. Kita bakal betul rumah kita. Yang kedua, di luar daripada rumah, mereka ni keluar daripada rumah, mereka ini duduk di bawah pengaruh apa yang dibenarkan oleh pihak pemerintah. Bila pihak pemerintah membenarkan perkara-perkara fasik, maka anak-anak kita akan terlibat dengan benda. Tapi kalau pemerintah ini mengharamkan benda fasik, mengharamkan arak dengan judi, mengharamkan percampuran lelaki perempuan, mengharamkan konsert-konsert yang boleh merosakkan akhlak dan sebagainya, sudah tentulah perkara ini akan berkurangan. Memang tetap akan berlaku kefasikan. Umpamanya dalam pemerintahan Islam yang begitu adil pun zaman Nabi berlaku perzinaan. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita melakukan sesuatu perkara itu sebagaimana yang dikenaki oleh agama, keberkatan akan turun. Begitu. Jadi masalah yang begini besar, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh mengatasinya. Dengan kita balik kepada Al-Quran dan Hadis, bukan sekadar maknanya bercakap, tetapi di segi amalan, mula dari dalam rumah, seterusnya sampai kepada masyarakat dan pada pihak negara. Pemerintah sekarang ini juga wajib bertaubat dan balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita saja lebah, pemerintah tak lebah, jadi punah jana juga. Kalau pemerintah lebah, kita pun tak lebah, punah jana juga. Masing-masing semua ada haknya dan tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah putus walad kalau kita menguap bersin atau sedaun? Kata ulama-ulama fiqh, kalau kita menguap tak putus walad. Walad apa tu? Dia tak kabur sini walad apa? Putus walad apa? Sembahyang ke apa? Sembahyang bersin tak putus walad. Ke masa baca Fatihah. Baca Fatihah ni kalau kita menguap tak putus walad. Maknanya Maliki Yaumiddin, dia pun menguap. Sambung balik, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak apa. Tak wajib start baca bismillah semula. Itukah maksudnya? Jangan nguak keluar suara, batal lah. Batal tu. Bersin tak batal juga mualat Fatihah. Tak batal. Atau sedaun. Tapi kalau keluar suara yang bukan kita sengajakan, tak batal. Ke walak apa ni? Tidak kabur sini. Adakah putus walak kalau kita menguat? Walak apa? Ini banyak benda mualak. Mualak dalam bab baca Fatihah. Mualak apa benda ni? Apa benda? Jamak, solat jamak. Banyak benda mualak. Yang ketiga, betulkah 40 hari kita tak dengar orang mengajar agama akan ada satu titik hitam di dalam hati kita? Jadi tak tahu betul tak pernah dengar lagi hadis ni. Hadis yang mengatakan kalau kita tak dengar orang mengajar 40 hari, lepas tu jadi satu titik hitam, tak dengar lagi. Yang ada dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam pada hati. Itu memang hadis Nabi SAW. Tak dengar orang mengajar ni, tak dengar lagi lah. Yang keempat, bukannya seorang itu kata sikit-sikit ustaz. Sikit-sikit ustaz. Caranya seolah tidak suka saya memberitahu kebenaran. Orang ni memberitahu kebenaran ke kawan dia buat benda salah. Dia ustaz kata haram ni, mu sikit-sikit ustaz, sikit-sikit ustaz. Jadi hukum dia, tengoklah atas niat hati orang yang berkata. Kadang-kadang benar juga dia kata ustaz tak mau. Ustazah tak cek. Mungkin gitu. Tapi kalau dalam hatinya kalau gini dah suka kepada orang-orang ahli agama ni, maka tak boleh dah. Haramlah rosak hati kita. Yang kelima, apakah ibarat orang yang tahu ilmu tanpa beramal? Ini pun jangan kita salah gunakan. Al-ilmu bila amali, yang disebut oleh ulama-ulama, ada tafsirannya. Jaga-jaga. Bukan makna semua ilmu itu bila kita tahu wajib kita beramal. Ada ilmu yang wajib kita amalkan, ada ilmu yang sunat kita amalkan, dan ada ilmu yang kita tak boleh nak amalkan lagi kerana tak sampai masanya. Bukan semua ilmu wajib kita amal. Kita belajar bab tayamum, kita tak tayamum pun, berseru tak tayamum. Dia nak tayamum pada ayat dia sama. Dia faham tu. Kita belajar kelebihan salat sunat, tahajud, kita tak bangun tahajud, tak dosa. Tak panggil dosa. Yang penting kita ingat satu, bila kita tahu satu perkara itu wajib, haram kita tinggal, maka inilah yang dikatakan kalau kita tinggal, orang yang ada ilmu tidak beramal.
Ataupun kita telah ada ilmu benda ini haram, maka kita buat juga ini yang dicela, ada ilmu tidak beramal. Bukan termasuk perkara sunat, fadail dan perkara yang harus, benda yang wajib. Nah, mu tahu dah kali waktu wajib tak buat. Ni baru kata tercela. Ini yang dia kata al-ilmu bila amal zambun kabirun. Ilmu tanpa amal dosa yang sangat besar. Tahu dah semayang 5 waktu tu wajib, nah, tapi tak semayang juga. Hak ni baru rosak. Nah, tapi kalau kita tahu kelebihan solat duha, tapi tak semayang duha agak, tak dosa tu tidak tercela, rugi fadilat dia. Nah, tahu dah benda ni haram, zina haram, muka buah pandai gini, mu zina tak? Ni bawa kata orang yang ada ilmu tidak beramal dengan ilmunya, yang mana yang akan disebut, yang banyak disebut dalam hadis-hadis, banyak orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya diazab di dalam api neraka. Bukan semua ilmu, nah, tetapi sebahagian saja daripada ilmu yang dia tak amal merosakkan diri dia. Nah, boleh 10 minit. Adakah batal air semayang suami saya jika bersalam dengan mak saudara saya? Mak saudara dia. Lepas tu bersalam dengan suami dia. Jawabnya, ya, batal air semayang. Kerana mak saudara isteri ni bukan mahram kita. Kita ni suami, ada isteri. Mak saudara isteri kita bukan mahram. Kerana kita boleh kahwin. Kita boleh kahwin dengan mak saudara bini. Dia panggil mak saudara apa? Sabik. Dia bukan, kalau mak saudara kita tu dia panggil mak saudara lembing. Mak saudara tu dia lembing tu. Sabik ni dia cekok sikit. Bukan tu. Hak isteri. Nah. Sebab bila kita cerai dengan isteri kita, habis edah boleh kahwin dengan mak saudara isteri. Nampak? Soalan seterusnya, janda saya, bukan janda aku, janda mu lah, berkahwin dengan orang lain dan mempunyai anak perempuan. Adakah saya batal air semayang dengan anaknya? Baik, janda dia siang dia. Baik, dia berpisah. Dia pisah lah. Dia pisah ni ingat bukan benda pelik. Tak pelik, benda lumrah dalam kehidupan umat Islam biasa. Yang jadi pelik umat Melayu. Bila pisah jadi pelik. Nah, ini benda macam pelik pisah. Macam ke nak kiamat dunia. Benda biasa. Berlaku di zaman sahabat biasa lah, tak ada jodoh. Nah, dia kata baik, bila dia berpisah, habis edah dah, isteri dia pun nikah lain boleh anak dengan suami lain ya. Dan anak suami baru ni dengan janda dia, dengan dia tu duda dia lah. Nah, batal dah air semayang dengan anaknya. Cikgu, batal tak? Kalau apa? Kalau jimak. Baik, cikgu kata kalau jimak dah. Baiklah, kita terang lah. Berapalah, dia nak tafsir juga. Kalulah maknanya kita berkahwin dengan isteri kita jimak dah sekali sekurang-kurangnya, baru cerai. Nah, maka dia kahwin dengan orang lain pula, boleh anak tu tak batal dengan kita air semayang. Faham tak? Tapi kalau kita tak jimak lagi mak dia ni, kita cerai. Maksudnya kita, bini kita nama Ketung, tak umpamanya. Kita nak jimak bersekali umpamanya. Nah, nampak lagi? Nikah dah, tak jimak bersekali lagi. Balah cerai lah, balah. Tak. Bila kita cerai sebelum jimak, dia kahwin dengan orang lain pula, maka anak tu batal semayang kita. Biasa orang tanya gini, masalahnya hak jimak dah lah. Jadi janda kita nikah dengan orang lain, nak boleh anak tu tak batal dengan kita walaupun dia perempuan. Kerana anak tu status dia anak tiri kita. Suami baru tu anak dia lah, dengan kita anak tiri. Dan kita jimak dah mak dia itu. Faham lagi? Betul tak? Walaupun lama dah perceraian tu berlaku, tak mengambil masa yang begitu lama. Umpamanya kita cerai dengan bini kita ni masa bawah merah itu, tahun 20 dan. Nah, umpama buat contoh. Nah, kaki patut takut orang duk faham takut lama.
jadi lain pula. Tahun 26 dia pun kita bercerai dengan dia, dengan ketua ni. Tahun 2006 dia nikah dengan orang lain pula. Dia kekek. Umpama. Dah 80 tahun dah berlalu. Buat contoh. Tahun 2007 ni boleh anak perempuan seorang. Nampak? Kita setuh dengan anak perempuan ni, batal tak aku? Tak batal. Pasal apa? Anak tiri kita. Faham tak? Walaupun kita cerai 80 tahun dah, dia nikah dengan suami lain, boleh anak tiri kita. Ingat tu. Begitu juga kalau kita ni orang puang, tercerai dengan laki kita 100 tahun dulu. Tak, lengi dia nikah dengan anak dara lain pula, boleh anak tiri kita. Dia gitu. Tak apa tu. Dengan janda kita tu batal tak ismayah kita dengan janda kita? Batal. Ada kalanya tak batal ismayah kalau kita setuh dengan janda kita. Iaitu ketika kita tak ada air semayang. Nampak ngatur mata Saya ingin penjelasan itu. Saya hendak pergi ke Mekah. Ada seorang Cina beri saya duit. Bolehkah saya berlanja di Mekah? Dia nak pergi ke Mekah, orang Cina beri duit. Boleh belanja tak? Apa salah ni? Dia kata orang Cina. Mungkin orang Cina Muslim. Ni kali buat soalan orang kafir beri. Sebab Cina bukan makna kafir. Mungkin dia Muslim. Dan orang Cina lebih dulu masuk Islam daripada kita, orang Melayu. Jadi katakan orang kafir beri, orang kafir, boleh tak kita belanja? Baik, kalaulah bukan duit itu daripada sumber yang haram. Katakanlah duit dia jual sayur, buka kedai basikal apa semua. Kita satu ya. Dia tengok orang Melayu VVT attack. Kita nak belanja di Mekah, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan boleh kita buat ibadah dengan duit pemberian orang kafir, syarat jangan duit itu jelas daripada sumber yang haram. Tak boleh. Nampak? Dah tak guna tak ada masalah. Belanja di lapangan terbang. Kamu belanja Mekah. Saya ada barang kemas bernilai 8,000. Ada pendapat berkata kalau kita mampu sebanyak itu, tidak kena zakat. Betul ke begitu? Baik, masalah kita barang kemas ni tak sesat sahaja. Melainkan kita kena tarik pun lah jabat agama senang. Jabat agama dia menetapkan nilai berapakah zakat yang perlu kita keluar dalam masalah barang kemas ni. Kalau kita sipang, bak kita pakai ni. Bak dia bergerak. Bak mah ni pelik ni. Kau mahal. 260 dah sama ni. Umpamanya. Jadi bila kita jawab ketika waktu lain, jadi jawapan lain pun 8,000 dah ketat. Telefon pergi naik jabat agama. Sekarang ni duit saya 8,000 kena. Pasal dia berubah amal. Berubah amal. Dia macam kita pergi ke damah, dia berubah amal. Tak susah masalah. Bulan lepas kita kapal 7,000. Bulan ni 7,500. Dia tak sama. Pasal dia berubah-ubah amal. 96 mispor kalau tak silap. 96 gram. Yang ketiga, apa bolehkah sembahyang jamak di lapangan terbang Terengganu? Sembahyang jamak di lapangan terbang Terengganu. Baik, kita duduk sini, kita nak pergi di Kuala Lumpur. Kita pun keluar dalam waktu apa benda ni, kita keluar, siapa dia orang terbang, ada surat. Masuklah orang bang waktu maghrib umpamanya. Kita nak jamak takdir Indonesia selalu boleh tak? Bila naik terbang pukul 8. Jawabnya boleh. Pasal kita lapangan terbang luar daripada mungkin kita dah. Yang tak boleh memang orang tu rumah dia tepi lapangan terbang. Tak boleh nampak? Pasal apa? Tak boleh pasal dia mungkin dia lagi. Dah kita ni orang duduk sini di Gelung Bilal. Lapangan terbang jauh dah 20 batu. Kalau kita duduk di Gelung Bilal ni, kita sapa di Sipar Tokku, boleh dah jamak. Bila kita dalam perjalanan nak pergi ke kota baru, kalau rambang maghrib.
Jadi kalau lapangan terbang lebih lagi daripada boleh. Lepas tu, bolehkah, betulkah ada pendapat ulama yang bolehkan kita untuk mengqada puasa wajib dengan puasa sunat sekaligus? Ni kau puasa mudah boleh. Bukan pendapat jumhur ulama. Sebahagian ulama fiqh mengatakan boleh. Hak ramai lagi katakan yang afdalnya dah lagi buat suku-suku. Sunat sawal suku, wajib qada tu suku. Tapi sebahagian ulama fiqh mengatakan boleh buat dua sekaligus. Ni berlaku khilaf. Baik. Soalan yang terakhir, jika seorang budak menyusu dari beberapa orang ibu susu, adakah jadi mahram? Baik, iaitu susu tu beberapa orang. Hak ngopek seorang ni jadi mahram tak? Ni tak nak jadi ibu susu dengan sebab ngopek tak? Jawabnya, tengok berapa kali dia menyusu atas seorang ibu. Kalau dia menyusu dengan dua orang ibu susu, ibu susu yang pertama dia menyusu 3 kali, ibu susu yang kedua dia menyusu 2 kali, campur jadi 5 lah. Tak jadi mahram. Dia kena nak jadi mahram atas seorang tuan kopek, mesti sekurang-kurang 5 kali ngopek. Faham lagi? 5 kali menyusu baru jadi. Yang kedua, jika tercabut rambut mayat ketika memandikannya, wajibkah ditanam bersama-sama mayat? Masalah ini berlaku khilaf sebenarnya di kalangan ulama. Baik, kita ikut pendapat yang paling kuat, iaitu pendapat jumhur ulama, mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, dan satu pendapat daripada pendapat ulama mazhab Syafi'i mengatakan hendaklah diletakkan kembali apa yang tercabut selepas orang itu mati di dalam kain kafan supaya ditanam bersama-sama dengan mayat. Hak tercabut sebelum mati daklah letak situ. Umpama bila mati dia gunting rambut. Batu mati, tubik dan gunting mati dengan narian mahal mati. Umpama jadi rambut dia tu tak payah ambil atau balik rumah si mati. Yang tercabut lepas mati. Nampak? Lepas mati, kuku dia, rambut dia, janggut dia tubuh dalam kain kafan, dah tanam sekaligus dengan mayat. Itu pendapat ulama. Yang ketiga, apakah arti yatim dan bezanya daripada munqati'? Ni orang ngaji ni mesti ingat ni. Kalau tanya yatim ni munqati'nya apa nak tanya gini? Tahu tanya pula. Apa arti yatim dan bezanya daripada munqati'? Dia munqati' dalam bab hadis dia ada hadis munqati', dia putus anak. Dalam bab anak-anak ni ada juga dipanggil anak munqati'. Nampak? Anak munqati'. Yatim ni kalau tak silap dah daripada kitab kitab-kitab lughah yang menyebutkan makna, iaitulah kalimah-kalimah Arab, kalau tak silap lah ta'rif. Kitab At-Ta'rifat, kitab At-Ta'rifat nama kitab dia. Dia kata al-yatim alladhi yamutu abuhu. Yatim ni makna budak yang pak dia mati, ayah dia mati. Nampak? Munqati' ni mak mati. Al-munqati'u allazi yamutu ummuhu. Munqati' makna budak yang mak mati, ayah tak mati. Tidak apa dia. Jadi yatim pak mati. Mak tak mati, pak mati dah. Mati betul lah, bukan mati akal. Mati betul. Dia panggil yatim. Munqati' al-munqati'u allazi yamutu ummuhu. Munqati' budak yang mak mati, ayah ada. Mak mati. Dia panggil anak yatim pak mati. Anak munqati' mak mati. Kalau ni tak ada dah ni. Definisi dia gini orang jarang tengok. Yatim lah tinggal. Hak banyak ni bukan anak munqati', anak buah ngetek. Mak dah mati, mak dah mati. Yang kelima, jika seorang telah bertaubat, nasuha, adakah buku catatannya akan ditiadakan? Padahal ayat Quran mengatakan, dan barang siapa melakukan kejahatan walau sebesar semut pun akan dilihatnya. Dia tanya gua ni, kalau seorang itu bertaubat, adakah dihilangkan buku amalan itu? Padahal Al-Quran kata barang siapa buat kejahatan walau besar semut akan nampak, akan lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarrah khairan syarra yarah.
Barang siapa buat baik walaupun besar semut, nampak. Barang siapa yang buat jahat walaupun besar semut, nampak. Tak, dah kalau taubat dah, bagi ke mana buku tu? Ke lagu mana? Ulama' menjawab, nampak? Ayat ini bukan masalah orang yang bertaubat. Jadi orang yang tidak bertaubat daripada dosa ni, dia melakukan walaupun satu amalan yang keji, akan dia nampak. Maknanya tercatat dalam buku amalan. Tu maksud nampak. Ataupun dizahirkan dosanya itu pada padang mahsyar nanti. Adapun orang yang telah bertaubat, dia tak nampak. Dia gitu. Orang yang telah bertaubat, dia tak nampak dosa dia tu. Allah jadikan hilang. Sama ada dia tu nampak atau malaikat tu tak nampak. Nah, ada satu hadis mengatakan dia nampak segala dosa dia di masa dulu. Kemudian Allah padamkan jadi hilang dan dimasukkan dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia pun gembira. Dengan banyak dosa dia nak masuk syurga. Tiba-tiba Allah ampunkan dia. Nah, dalam satu hadis lebih jelas lagi, kalau tak silap riwayat Daruqutni. Kalau tak Daruqutni, Ibnu Asakir. Nabi SAW bersabda, "Idza tabal abdu ansallahu al-hafazata wa ansa zalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ardi atau kama qala." Apabila telah bertaubat, orang ambil taubat dulu lah, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan daripada pengetahuan malaikat hafazah yang tukang tulis ni. Lah doa. Dan melupakan pula kepada segala anggota kita. Kan anggota kita naik saksi kan, kita buat maksiat apa semua, tangan kata saya cok, saya borang begini, kaki kata saya yang jipat ngundi begini. Kan naik saksi. Tapi kalau benda tu dah dia telah taubat, tangan, kaki, kulit tak tahu. Mana lupa, dah sebut dah kejahatan dia tu. Wa ma'alimahu, dan segala tempat-tempat yang menjadi saksi daripada atas muka bumi. Kan kalau kita buat maksiat atas muka bumi jadi saksi kan. Orang mana nak bawa awet, bawa pokok guru, bawa guru terburuk tu, pokok guru tinggal kita. Dia cakap pula kat dia, muka ni ya. Ingat dia nombor pilih. Ikan apa? Dia ni mula pegang tangan, lepas tu pegang stik udang. Banyak air ikan apa. Tapi lah kita taubat sungguh-sungguh, pokok guru tu tak tahu dah. Bumi tak mengaku dah. Kayu, baku apa semua tak kata dah kelihatan kita. Ni lebih jelas lagi daripada dia. Jadi bila kita taubat sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan hilangkan. Walaupun kita nampak, dalam hal kata akan diampunkan juga. Yang penting, kaifiat lagu mana dia hilang buku dan sebenarnya, itu bukan penting. Yang penting kita taubat dulu. Taubat sungguh-sungguh, maka pasti Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya. Wallahu a'lam.